أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا عليه وافتح لنا برحمتك بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah, moga-moga sihat walafiat. Hari ini kita sudah pun 12 Muharram. 12 hari sudah kita berada dalam bulan baru dan tahun baru 1444 Hijrah. Alhamdulillah, Allah panjangkan usia kita. Berarti kita semakin kuranglah umur kita, makin kurang, kerana tempoh untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala semakin kurang untuk kita kembali kepada Allah. Jadi tempoh umur kita semakin kurang dan tempoh untuk kita kembali semakin dekat. Jadi ala kulli hal kita sedar, insaf bahawa setiap yang bernyawa itu akan kembali. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap yang bernafas akan menemui mautnya, termasuk kita. Tidak ada kecuali seorang pun. Cuma masa sahaja yang akan menentukan. Saya juga kehilangan seorang saudara pada hari Ahad lepas. Ini juga siapa ni? Anak kepada bekas imam kita dahulu, Imam Haji Dahan, iaitu Haji Majid. Haji Majid bin Dahan dah kembali ke rahmatullah pada hari Ahad yang lepas dalam usia 78 tahun kalau tak silap saya, dan sudah pun diuruskan di Masjid Sikamat dan disemadikan di tanah perkuburan Taman Zaitun. Ada Taman Zaitun di situlah, insya-Allah. Moga-moga Allah merahmati rohnya, insya-Allah. Amin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita teruskan siri pembacaan kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, dan kita teruskan kepada muka surat 35. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Kita membicarakan soal satu lagi zikir yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang lepas, berhubungan dengan zikir la haula wala quwwata illa billah. Pada malam ini kita mengambil sedikit lagi yang berkaitan zikir yang sama tapi panjang sikit, iaitu perkara 27. Perkara 27 kami telah meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmizi daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayha nawan aw hasan tusabbihu bih
faqala ala ukhbiruka bima huwa aisaru alayka min hadha aw afdal. Faqal subhanallahi adada ma khalaqa fis sama' wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard wa subhanallahi adada ma baina zalik wa subhanallahi adada ma huwa khaliq wallahu akbar misla zalik alhamdulillahi misla zalik wa la ilaha illallah misla zalik wa la hawla wa la quwwata illa billahi misla zalik. Baik, ini hadis Nabi daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, maksudnya di sini dia bersama, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas ini Sa'ad lah, dakhala ma'a Rasulillah, ya, bersama-sama dengan Rasulullah SAW, menemui seorang perempuan, ya, alam ra'atin, seorang wanita lah, seorang perempuan, wa baina yadayha nawan aw hasan, yang mana di tangan wanita itu terdapat biji kurma. Biji kurma tu ada di dalam tangannya, aw hasan, ataupun batu-batu lah, anak-anak batu kecil yang kecil itu. Untuk apa dia pegang batu-batu tu? Untuk bertasbih. Tusabbihu bihi, dengan batu-batu ataupun biji-biji kurma itu tadi. Faqala ala ukhbiruka, kata sabda Rasulullah SAW, mahu tidak, baginda bersabda, mahu tidak aku beritahu kepadamu, sebenarnya ukhbiruki sebab wanita kan. Jadi wanita tu dalam hadis atau dalam riwayat yang lain kita lihat ditulis ukhbiruki, pilihan kitab kita ni ditulis ukhbiruka, ya. Baik. Ala ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki, patutnya gitu, ya, alaiki min hadha aw afdal. Faqal subhanallahi adada ma khalaqa fis sama. Maksud ada di sini, kita balik pada terjemahan tadi, baginda SAW bersabda, maukah aku beritahu kepadamu sesuatu yang lebih mudah? Aisar, perkataan yasir, ya. Aisaru alaika, ke atas kamu, ataupun alaiki, ya. Ala ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hadha aw afdal, iaitu mau tidak aku beritahu kepadamu sesuatu yang lebih mudah dan lebih baik. Aisar dan juga afdal, mudah dan terbaik. Afdal itu yang terbaik. Faqala, maka kata Nabi, subhanallahi adada ma khalaqa fis sama. Ini yang Nabi nak ajar kepada wanita tadi, perempuan tadi, yang mudah dan afdal, iaitu sebutlah faqala subhanallahi adada ma khalaqa fis sama, iaitu maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah, sebanyak makhluk ciptaannya. Adada tu sebanyak, ada, ya, sebanyak makhluk fil ardi, di bumi, ya. Ada sebenarnya dimula dengan, kalau mengikut hadis di atas tu, subhanallah ma khalaqa fis sama, kemudian wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ard. Jadi maksud sini iaitu maha suci Allah sebanyak makhluk ciptaannya di langit, maha suci Allah banyak makhluk ciptaannya di bumi. Kalau lihat di langit, apa makhluk Allah di langit? Kita boleh bayangkan, mungkin matahari, daripada matahari, bulan, bintang, segala planet-planet, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, daripada kalangan para malaikat, para kalangan jin dan sebagainya. Itu makhluk Allah di langit, kan? Dan yang kita tahu, yang kita tak tahu. Jadi ada ma khalaqa fis sama. Khalaq tu makhluk-makhluk fis sama, yang kita tak tahu, apalagi yang ada di langit sana, kan? Hanya Allah saja yang mengetahui. Jadi subhanallah itu maha suci Allah sebanyak makhluk yang ada di langit sana. Apa yang Allah cipta di langit, itulah makhluk-makhluknya yang tak terbilang untuk kita bilang, tak mampu kita nak bilang, nak mengira.
Kemudian subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi. Ini pun kita tahu banyaklah makhluk Allah di muka bumi. Mungkin yang besar-besar ni mungkin gunung ganang, mungkin sungai-sungai dan lautan, mungkin segala tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, hayawan, lautan, di atas laut, di dalam laut, di dasar laut, di atas muka bumi ini, di atas muka bumi, di perut bumi, segala-galanya semua itu makhluk Allah. Adada ma khalaqa, segala bilangan-bilangan yang Allah cipta, yang segala makhluk Allah. Baik. Subhanallah adada ma khalaqa fil ardi. Itu pun dah jenuh dah, tak terbilang bagi kita. Jadi kalau kita bertasbih berarti sebanyak-banyak makhluk itu. Dan di muka bumi ini pula yang bukan saja yang sekarang, yang pernah dicipta Allah dahulu, yang dah pun lupus, yang sudah tidak ada lagi. Kalau daripada kalangan manusia yang dah mati dan sebagainya, itu pun termasuk makhluk Allah juga. Baik. Kemudian wa subhanallahi adada ma baina zalik. Tadi yang betul-betul di langit dan yang betul-betul di bumi dan di antara keduanya. Di antara keduanya ni pun banyak juga yang kita tak tahu. Yang hidup berterbangan, yang hidup melayang, yang hidup di antara langit dan bumi ini pun ada makhluknya. Yang tak pernah turun hinggap di bawah, tak pernah mendarat, dia sentiasa berada di udara dan di ruang angkasa. Itu pun makhluk Allah juga. Tidak ada yang tidak makhluk Allah. Selain daripada Allah, semuanya makhluk, baik di langit maupun di bumi dan di antara keduanya. Wa baina zalik, ataupun dikatakan wa bainahuma, dan di antara keduanya. Baik, itu pun bertasbih subhanallah, ya, sebanyak itu. Kemudian wa subhanallah adada ma huwa khaliq, dan segala puji Allah dan yang diciptanya, yang diciptakan, wa huwa khaliq, yang Allah cipta. Wallahu akbar misla zalik, dan bertakbir kepada Allah itu, Allah Maha Besar seperti itu, seperti yang di atas tadi, ya, subhanallah itu. Walhamdulillah misla zalik, macam tu juga, sama saja, yang makhluk-makhluk di langit, makhluk di bumi, makhluk di antara keduanya, termasuklah dengan apa yang Allah cipta, segala-galanya, dan bertakbir Allahu Akbar itu maha agung, maha besar Allah itu, seperti itu juga yang tadi. Dan alhamdulillah, bertahmid, puji-puji bagi Allah juga seperti itu juga, sebesar itu dan sebanyak itu juga, tak kurangnya. Dan wala ilaha illallah misla zalik, dan kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah pun seperti itu juga. Wala haula wala quwwata illa billahi misla zalik, dan termasuklah zikir la haula wala quwwata illa billah pun sama juga, dia punya ganjaran ataupun besarnya tasbih kepada Allah itu sama saja. Jadi berarti kesimpulannya, seluruh makhluk Allah bertasbih kepada Allah. Seluruh makhluk bertasbih kepada Allah, termasuk manusia lah. Jadi nak cerita di sini bahawa semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah. Bagaimana pula manusia kalau tidak bertasbih kepada Allah? Kita lihat dalam satu ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang semua makhluk bertasbih kepada Allah, daripada surah Al-Isra ayat 44. Surah Al-Isra ayat 44 menyatakan bahawa semua makhluk tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard wa man fihin, kan, iaitu langit yang 7 dan juga bumi serta sekalian, wa man fihin, kan, dia katakan makhluk yang ada padanya sentiasa mengucap tasbih bagi Allah. Tusabbihu lahu, bertasbih bagi Allah. Jadi dikatakan seluruh di antara langit, 7 langit dan bumi, wa man fihin, dan siapa sahaja yang ada di antara keduanya, dia dikatakan tusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah.
Cumanya dia katakan sini wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Walakin la tafqahuna, tetapi kamu wahai manusia tafqahuna, tak tahu, tak faham apa yang mereka tasbihkan. Tasbihahum, kerana makhluk-makhluk itu bertasbih mengikut bahasanya mereka masing-masing. Kalau hayawan dia bertasbih mengikut bahasa dia lah. Kalau ayam jantan itu bertasbih mengikut cara ayam jantan lah, dengan kokoknya. Sebab tu kokok ayam jantan ini pun boleh diambil kira dan kena diambil kira. Tak tahulah di taman kita ni ada pelihara ayam tidak, tapi kalau di kampung-kampung ada lah. Jadi kalau ayam tu dah berkokok, itu menandakan dah masuk subuh. Ataupun sebelum masuk fajar, terbit fajar, ayam jantan ni dah berkokok. Jadi kokok ayam ini dia bukan saja-saja kokok, menandakan dah hampir masuk waktu subuh, menandakan dah hampir masuk waktu fajar. Ataupun masuk saja waktu fajar, ayam berkokok lagi. Jadi kokokkan ayam ini dia mengingatkan manusia supaya suruh bangun. Bangunlah. Dia ayam pun dah bangun, manusia pun tak bangun lagi. Kan? Tengok bagaimana. Dan tak pernah miss. Ayam kokok tak pernah miss. Sampai waktu dia akan berkokok. Macam alarm jugalah. Kita ada handset ke, smartphone ke, pasang alarm. Tapi yang originalnya, yang aslinya, kokokkan ayam itu, ayam kokok, ayam jantan berkokok itu pun satu alam yang Allah cipta seawal-awalnya. Sebelum ada teknologi handset ke smartphone ke semua ni, teknologi Allah Subhanahu Wa Taala tu dah original lagi, dah ready made. Dia kokok itu pun dah cukup. Cuma manusia ni dia tak faham. Itu kata tadi, la tafqahuna tasbihahum. Manusia tu tak faham apa yang ditasbihkan oleh ayam tu tadi. Tu baru contoh ayam jantan. Bagaimana burung? Burung juga menciap-ciap. Pagi-pagi dia cip-cip dah. Keluar dah, hinggap sana, hinggap sini. Kan? Dia terbang daripada ranting ke ranting. Daripada sarang dia dah keluar mencari makan. Berarti sambil-sambil dia berbunyi itu dia bertasbih sebenarnya. Tapi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kamu wahai manusia tak faham apa yang mereka tasbihkan. Ini kata-kata ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu pada kita manusia bahawa seluruh makhluk dan di langit dan di bumi, iaitu dia katakan tasbih, tusabbihu lahus samawati sab' wal ard wa man fihin, langit dan bumi dan segala makhluk di antara keduanya semuanya bertasbih. Tusabbihu lahu, yakni lillah, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tak faham tasbih mereka. Baik, kemudian kana haliman ghafura, sesungguhnya adalah Allah Maha Penyabar lagi Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Baik, kita nak dengar ataupun nak mengkaji lagi sikit bagaimana hayawan atau tumbuh-tumbuhan atau makhluk Allah bertasbih. Ini ada hadis Nabi yang lain. Bagaimana Nabi pernah berjalan di tanah perkuburan. Nabi berjalan di tanah perkuburan dan sampai di satu kubur ataupun dua kubur, Nabi terdengar bahawa kedua-dua mayat ataupun makhluk mayat yang ada dalam kubur itu sedang diseksa. Kemudian ditanya oleh sahabat, apakah mereka itu diseksa kenapa? Nabi beritahu, kedua-duanya itu diseksa bukan membuat kesalahan yang berat sangat. Cuma satu penghuni kubur itu dia suka namimah, dia suka membawa cerita buah mulut, cerita-cerita benda mengumpat. Dan seorang lagi tu dia kesalahan dia tak besar sangat, cuma dia kencing tak basuh ataupun kencing tak bersih. Kencing dia tak bersih, tak suci, tak istinja lah. Itu dia salah dia. Jadi keduanya itu dah mati, diseksa dalam kubur. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi minta sahabat potong 2 pelepah tamar yang kering, yang basah.
dua pelepah tamar yang masih hidup. Potong satu, dua. Nabi minta, Nabi cucukkan, cacakkan ya, di atas kubur tu tadi. Satu dan satu lagi Nabi cacakkan. Kata Nabi, selagi pokok ini masih basah, maka mayat atau jenazah yang ada dalam tanah kubur itu selamat daripada siksa. Maksudnya apa? Bahawa ranting pelepah tamar yang masih basah itu, dia sedang apa? Sedang bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Selagi dia hidup, selagi dia basah. Lepas dia kering, habislah. Jadi oleh itu, sebab tu kita punya biasa bila kita pergi tanah perkuburan, selesai saja tanah tu dah diratakan, kita letaklah apa? Ranting pokok. Ini hadis Nabi SAW menyebutkan di sini. Kita tengok, iaitu baik sini. Anna Nabi SAW marra ala qabrain. Sesungguhnya Nabi SAW melintasi dua perkuburan. Faqala innahuma la yu'azzibani. Kedua-dua ahli kubur itu yu'azzibani, sedang diazab. Sedang diazab. Fi kabirin. Ya. Dia katakan wa ma yu'azzibani fi kabirin. Mereka diazab bukan atas perkara yang besar. Tetapi amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Seorang daripadanya itu masa hidup dulu dia suka mengumpat ataupun membawa cerita-cerita, kan? Lidah dia tak jaga. Wa ammal akhar, dan satu ahli kubur lagi, fakana la yastabri, dia tak istibrak. Istibrak tu apabila, sebab tu dia katakan istibrak, bila kita buang air kita kena apa? Istibrak. Itu kita kena apa? Istibrak, berdahem, kan, supaya tus keluarkan habis saki-baki dekat pundi-pundi kencing tu, keluarkan habis. Lepas tu kena berdahem dan lain-lain cara lah, ikut bacaan fiqh, kitab fiqh kita tu adalah caranya bagaimana tu istibrak. Dia katakan lam yustabri minal baul, daripada membuang baul tu air kencing, daripada kencingnya dia tak istibrak. Itu kita lihat kalau di rumah kita kan, di mana-mana lah, kalau orang berdahem dan tandas tu, artinya dia sedang istibrak, iaitu nak toskan air kencingnya itu biar habis, selesai. Kalau tidak, dia tertinggal lagi ujungnya. Ya? Baik. Kemudian apa yang seterusnya? Qala fada'a bi'asibin ratbin fashaqqahu husnain. Jadi Nabi minta dua rat ataupun ranting ataupun pelepah tamar. Ya. Thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan. Gharasa. Kemudian Nabi kata gharas, iaitu tanamlah dua pelepah tamar itu. Gharasa ala hadha wahid, satu pelepah itu tanam di satu kubur, dan satu lagi tanam di satu, wa ala hadha wahid. Thumma qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam jaibasa. Yukhaffif, moga-moga ringanlah apa? Azab kedua-dua tadi itu. Selama mana? Selama malam yaibas, iaitu selama pelepah tamar itu masih basah. Karena pelepah tamar itu sedang bertasbih. Bila tasbih subhanallah, subhanallah, selama mana? Selama dia masih basah, artinya pelepah itu masih hidup. Dah kering habis. Baik. Faqauluhu alaihi salatu wassalam malam yaibas isyaratu ila annahuma ma dama ratbain yusabbihani. Iaitu isyarah menunjukkan bahawa ila annahuma, kedua-dua pelepah ini, madama ratbain, selama mana dia masih basah itu, yusabbihani, kedua-dua pelepah itu bertasbih. Yusabbihani, pelepah ini dan pelepah ini bertasbih kepada Allah. Dalil bahawa tumbuh-tumbuhan ataupun makhluk bertasbih kepada Allah. Itulah dia. Kalau tidak, takkan Nabi nak cakap begitu. Takkan Nabi nak minta pelepah tamar itu nak dicucuk buat apa? Kerana Nabi tahu itu boleh meringankan, yukhaffif, meringankan azab kedua-dua makhluk ataupun hamba Allah yang ada dalam
kuburan itu ketika hayat mereka membuat sikit kesalahan, mereka sedang diazab, tapi dengan dua pelepah yang masih hidup itu mungkin bertasbihnya dua pelepah itu, maka penghuni dalam kubur itu diringankan azabnya. Ya. Jadi ala kulli hal, balik kepada apa tadi? Balik kepada apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada kedua-duanya itu, maksudnya yang hidup-hiduplah, semuanya bertasbih kepada Allah. Baik. Jadi bagaimana kalau pelepah tamat pun bertasbih kepada Allah, bagaimana pula manusia? Jadi artinya apabila kita kebumikan sesuatu mayat, kita bacalah ayat-ayat Al-Quran di atas kuburnya. Selama kita membaca itu, ringanlah sikit azab yang ditanggung. Sebab itu baca Yasin. Nabi kata, Iqra' Yasin inda mautakum. Bacalah surah Yasin di sisi inda mautakum, sama ada sebelum dia mati ataupun selepas mati. Itu selepas dia mati pun boleh baca Yasin, ataupun sebelum hampir dia tengah nazak pun baca Yasin. Nabi ajar, Iqra'u Yasin, bacalah Yasin. Ataupun laqinu mautakum la ilaha illallah, ajarlah orang nak mati di kalangan kamu itu akan la ilaha illallah. Baik. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang harus kita tahu, yang sepatutnya kita tahu. Dan bukan tahu saja, beramal. Kita beramal. Kerana apa? Dia boleh melindungi kita, menyelamatkan kita, dan menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan orang lain. Macam orang dah mati tadi, sebenarnya memang berkesan. Kita baca, lepas tu kita baca Fatihah, kita baca ayat kursi, kita baca 3 qul, kita baca 5 ayat daripada surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fihi, Hudan lil Muttaqin. Kemudian sambung pula habis 5 ayat, sambung lagi ayat kursi. Kemudian baca lagi tahlil di atas kubur itu dan sebagainya. Maka dapatlah meringankan sedikit azab ataupun siksaan di atas si mati tadi. Kan? Baik, seterusnya dikatakan tadi bahawa makhluk Allah itu bertasbih, maka manusia sewajarnya lah banyakkan bertasbih. Baik. Kemudian kita pergi lagi di bawah itu, dan tidak daya, upaya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah, seperti itu juga. Ini sambungan daripada hadis yang lepas itu, la haula wala quwwata illa billah. Maka dalam hadis yang kita baca sebentar tadi pun juga dimasukkan la haula wala quwwata illa billah, sama saja. Jadi semua itu merupakan tasbih dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis ini dimasukkan dalam kategori hadis hasan. Hadis hasan, iaitu Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Maksud hadis hasan ini dia hampir sama macam hadis sahih, cuma ada sikit kelemahan di sana sini yang membuatkan dia hasan. Hadis hasan namanya. Dan hadis hasan ini dikatakan hasan li zatih dan hasan li ghairih. Dia ada satu hadis lain lagi, atau ada faktor-faktor lain yang membuatkan dia jadi hasan dan sebagainya. Baik, kita beralih kepada hadis yang seterusnya ataupun zikir yang seterusnya, yang ke-28. Kami juga telah meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi dengan sanad hasan daripada Yusairah, seorang sahabat wanita daripada kalangan Muhajirin radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna an yura'ina bitakbir wat taqdis wat tahlil wa an yaqirna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Artinya apa? Anna Nabi SAW memerintahkan kaum wanita, ini berkaitan dengan muslimat kita, kaum wanita untuk selalu menjaga bacaan takbir, taqdis dan tahlil. Mereka juga hendaklah menghitungkan dengan jari jemari, kerana jari jemari akan ditanya. Ya. Jadi di sini bila kita bertakbir, bertahlil dan juga bertakdis, subhanallah walhamdulillah, dan bertakbir
dan bertakdis dan bertahlil, maka dikatakan tadi naklah menghitungnya dengan jari jemari. Bahawa sebab itu di jari kita ni kita boleh jadikan alat menghitung. Jadi Allah cipta tangan kita ni pun sebenarnya ada faedah ataupun satu yang original, yang tak perlu beli kat kedai, tak perlu apa. Di tangan kita pun dah cukup alat menghitung, ataupun kalkulator. Jadi nak hitung apa? Nak hitung bacaan kita tadi dengan jari jemari. Macam di sini sebelah ini ada 5 jari dan setiap 5 ada 3 keratan. 3 keratan. Subhanallah ya. 1, 2, 3. Di ujung ini, tengah ini dan di bawah ini dah 3. 1 jari. Yang ini 1, 2, 3. Ataupun yang di tengah-tengah ni 1, 2, 3. Dah 3 juga. Ataupun di ujung ni 1, 2, 3. Dan 6. Ini juga ada 3. 1, 2, 3. Ya, 9. 1, 2, 3. 12. 1, 2, 3. 15. Jadi kita bacalah subhanallah 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 33 kali. Allahu akbar Allahu akbar. Sebelah ni 15, sebelah ni 15, cukup 3 dan tambah satu jari lagi jadi 33. Kan? Jadi 33. Jadi ini akan menjadi saksi. Dia katakan menjadi saksi, akan ditanya. Jadi makhluk juga ni, jangan jari-jari kita ni makhluk Allah. Dia pun menyaksikan. Sebab di akhirat besok mulut kita kena zip, mulut kita kena gam. Jadi jari-jari badan-badan kita ni lah, tubuh-tubuh kita ni lah yang akan menjadi saksi, yang akan bercakap, yang akan memberitahu. Dan mereka tak pandai berbohong. Yang berbohong ni lidah tak bertulang kan. Pandai berbohong. Di dunia dia pandai bohong. Sebab itu bila pergi mahkamah susah. Kadang-kadang yang salah jadi tak salah, yang salah jadi selamat, yang tidak salah terpaksa menanggung hukuman kerana saksi yang berbohong. Sebab itu hukuman berat, ya, dosa besar bagi saksi yang berbohong, sebab dia menyebut benda yang tak benar kan? Sebab itu kena siasat. Sebab itu dalam sistem kehakiman, kalau yang menuduh kena tunjukkan bukti. Yang kena tuduh, defendant, kena apa? Kena bersumpah. Dia kena bersumpah bahawa dia tidak melakukannya. Yang menuduh, yang yang mendakwa, bawa bukti. Ini bukti dia buat, ini bukti dia buat. Tunjuk bukti. Tak ada bukti, buang kes. Tak ada bukti, buang kes. Ataupun kes itu tak lekat, tak ada prima facie. Dia tak ada kena mengena, tak ada kaitan, kes terbuang. Tapi bila berdapat bawa saksi, kes itu diuruskan, dibuka fail dan disiasat. Jadi dia defendant kena bersumpah bahawa dia tak buat dan sebagainya. Kan? Baik. Jadi nak balik kepada anggota kita tadi, bahawa apabila fa innahunna mas'ulatun mustantaqat, kerana dia bertanggungjawab, ya, jari-jari itu akan ditanya. Jadi oleh itu kena menghitung dengan jari jemari. Kita bukan saja kaum wanita, ya, kaum lelaki juga pun boleh guna. Cuma dan dikatakan itu lebih afdal daripada tasbih. Biji tasbih kita nak guna tu boleh juga, tak salah. Macam tadilah hadis tadi, iaitu wanita tadi, balik pada hadis kita tadi, baik wa ma baina yadaiha nawan aw hasan, di tangannya ada biji kurma ataupun hasan, itu batu-batu untuk dia bilang. Ada dikatakan yang kisah isteri Nabi Nabi dah pergi ke masjid, bila balik isteri Nabi itu Juwairiyah, ya, tak silap saya, dia juga sedang bertasbih dengan biji-biji yang ada di tangan dia, iaitu untuk dia menjadikan bilangan. Itu yang Nabi ajar dia tu, mau tidak aku tunjukkan pada kamu segala apa yang kamu buat itu hanya dengan 3 kali. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Sebut 3 kali.
Samalah dengan sebanyak yang kau bilang daripada aku pergi subuh sampai balik ni, kau duk bilang tu lagi. Jadi ini yang diringkasnya, singkatnya, itulah bertasbihlah. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Samalah dengan tempoh yang kamu duk tasbih dengan biji-biji itu tadi. Pahalanya sama ataupun lebih lagi. Begitu juga berarti di sini bahawa kita menghitung dengan jari jemari ini, dia akan menjadi saksi. Jadi saksi. Berbanding dengan kita bilang dengan biji tasbih. Baik. Jadi dua-dua boleh, bukan tak boleh. Beri tasbih pun boleh. Balik Mekah bawa balik tasbih, hadiah kawan-kawan, dan kita nak guna pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tertinggal biji tasbih itu, di sini ada tasbihnya, jari-jari kita ini. Kan? Wallahu a'lam. Baik, akhir sekali perkara 29 ini kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i dengan sanad hasan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbiha wa fi riwayatin bi yaminih. Maksudnya aku melihat Rasulullah mengira tasbih, dan riwayat lain dengan tangan kanannya. Nabi bertasbih dengan tangan kanan. Ya, subhanallah subhanallah subhanallah. Subhanallah 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 subhanallah. Sampai 33 kali dengan tangan kanan. Ada riwayat mengatakan dengan tangan kanan. Baik. Jadi kalau gitu kita pun boleh mengikut sunnah Nabi bertasbih dengan jari-jari kita. Dan kalau ada biji tasbih, silakan, tak ada masalah. Ya. Baiklah, setakat itu dulu, dah masuk waktu untuk kita solat Isya. InsyaAllah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Moga-moga Allah memberkati, merahmati pertemuan kita pada kali ini. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.